Wajib undi UMNO BN Jatim Malaysia 11 April 2013. Satu sidang media telah diadakan di kediaman Presiden Jalur 3 Jati, Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Sidang media tersebut dihadiri oleh Timbalan Presiden Jati, Datuk Aidit Ghazali dan Naib Presiden Jati, Profesor Datuk Dr. Siddiq Baba. Ikuti laporan penuh sidang media tersebut. Pandangan dan sikap Jati dalam PRU ke-13. Jati amat menyedari bahawa PRU ke-13 adalah ibu segala pilihan raya. PRU 13 akan menjadi penentu kepada nasib dan jatuh bangunnya agama Islam bangsa Melayu, institusi raja dan secara keseluruhannya keharmonian hidup bermasyarakat dalam negara kita. Kesilapan rakyat membuat pilihan akan mengakibatkan bencana dan malapetaka yang sukar diperbaiki lagi. Perlu disebutkan di sini, Jati sering dihujani dengan persoalan berkaitan dengan sikap dan tindakan yang mesti diambil oleh ahli-ahli Jati dan anggota masyarakat luas yang keliru, yang sehingga ini tidak mendapat panduan yang sepatutnya untuk membuat pilihan yang tepat dalam pilihan raya kali ini. Menjelang hari mengundi 5 hari bulan Mei 2013, Jati atas sifatnya sebagai sebuah NGO yang cuba memandu umat menjalani kehidupan yang sentiasa mendapat keredaan Allah, telah mengambil beberapa langkah untuk menimba pendapat dan pandangan beberapa individu yang ahli dan pakar dalam bidang agama, khususnya dalam ilmu usul fiqh. Sebelum itu, beberapa siri perbincangan dan munaqashah telah diadakan bukan saja di kalangan Majlis Syura Jati, tetapi juga melibatkan beberapa orang pakar rujuk seperti para mufti, para alim ulama yang diundang secara individu atau secara kolektif untuk berbincang dengan pihak Jati. Mauduk perbincangan ditumpukan kepada parti manakah yang mestinya dipilih oleh para pengundi Melayu Islam, terutamanya dalam PRU ke-13 yang akan datang ini. Seperti yang disebutkan, selain daripada pandangan dan pendapat yang diambil daripada ilmuwan dan agamawan, Jati sentiasa melihat kepentingan Islam, Melayu dan institusi raja mengatasi segala-galanya. Dalam konteks keberlangsungan negara, ketiga-tiga landasan perjuangan Jati merupakan unsur-unsur kenegaraan yang mesti dikehadapankan demi melihat generasi Melayu Muslim akan datang hidup sebagai insan bermaruah, bersendikan Islam sebagai satu cara hidup yang komprehensif. Jati mengambil makluman dan ingatan bahawa keputusan yang dibuat mesti berlandaskan antaranya kepada kaedah usul fiqh yang telah diguna pakai zaman berzaman. Di antara kaedah tersebut ialah sesuatu matlamat tidak menghalalkan sesuatu cara. 2. Menolak sesuatu keburukan lebih baik daripada mengambil sesuatu kebaikan. 3. Memilih atau melaksanakan keburukan yang lebih kecil dari keburukan bagi tujuan menolak keburukan yang lebih besar dari keduanya. Yang keempat, perkara yang tidak sempurna sesuatu kewajipan melainkan dengannya, maka perkara tersebut menjadi wajib. Setelah dibuat rujukan, penelitian dan beberapa sumbangsaran seperti di atas, Jati mengambil pendirian bahawa selari dengan gagasan perjuangan Jati atau iaitu mengagungkan Islam, memertabatkan bangsa Melayu dan mendaulatkan institusi raja, maka dengan melihat kepada realiti semasa dan keperluan membuat pilihan yang tepat dalam PRU ke-13 ini, maka Jati memutuskan bahawa menjadi kewajipan kepada para pengundi Melayu Muslim untuk memilih dan mengundi Barisan Nasional di dalam PRU ke-13 kali ini. Dengan penuh keinsafan dan rendah diri, Jati sukacita merakamkan bahawa pertubuhan ini tidak dapat menaruh walau sebutir keyakinan pun kepada Pakatan Rakyat dan ketiga-tiga parti komponennya untuk mengagungkan Islam, memertabatkan bangsa Melayu dan mendaulatkan institusi raja. Hal ini jelas terbukti dalam isu-isu berkaitan dengan kalimah Allah yang hendak disyirikkan, negara Islam dan hudud yang telah digugurkan, negara sekular yang akan dibentuk, fahaman dari pluralisme barat yang akan dijadikan asas bernegara, fahaman pluralisme yang akan dijadikan asas beragama, menghapuskan hak istimewa orang Melayu dan sebagainya. Dalam kesempatan ini, Jati memohon kepada para pengundi khasnya memberi perhatian kepada beberapa persoalan. A. Adakah kita boleh meletakkan tanggungjawab mengagungkan Islam kepada DAP yang dengan tegas ingin membentuk negara sekular? B. Adakah kita dapat mengharapkan perjuangan menegakkan Islam dan melaksanakan hudud yang telah diperjuangkan sejak 60 tahun yang lalu oleh PAS akan terus disambung oleh pimpinan yang dilihat mabuk untuk keputerajaya? C. Adakah kita yakin akan terbentuknya negara bermoral dan rakyat bersyahsiah
dengan negara ini dinakodakan oleh pemimpin-pemimpin Parti Pakatan Rakyat yang sedang bergelut dengan pemasan moral yang berterusan dan serius. Inilah di antara persoalan yang sentiasa bermain di kepala dan di benak pemimpin-pemimpin jati yang perlu dirungkaikan. Diharap dalam PRU ke-13 nanti, pengundi-pengundi Melayu Islam khususnya dapat membantu merungkaikan masalah kenegaraan ini dengan menolak Pakatan Rakyat. Dengan meletakkan masa depan umat sebagai penunjuk arah kepada perjuangan jati dan melihat parahnya keruntuhan ilmu dan amalan Islami di kalangan anggota masyarakat serta bahayanya gagasan dan agenda yang ingin dibawa oleh Pakatan Rakyat, maka jati sebagai sebuah pertubuhan, bukan kerajaan yang sememangnya bertapak dan berjuang menegakkan Islam, telah membuat keputusan bahawa seluruh pengundi Melayu Islam atas sebab-sebab yang telah diberikan wajib memberi undi mereka kepada UMNO Barisan Nasional. Jati sedar keputusan yang ini mungkin akan dicabar oleh pihak-pihak tertentu. Tetapi atas nama prinsip dan atas nama satu perjuangan dan juga atas nama jihad, Jati bersedia menghadapi tentangan dan halangan yang mungkin akan ditujukan kepada Jati. Jati juga bersedia untuk berdialog dan berwacana dengan sesiapa sahaja demi memperjelaskan sesuatu yang hak. InsyaAllah dengan barisan pimpinan Jati yang ada, disokong oleh ahli-ahli dan mereka yang bersimpati dengan perjuangannya, Jati akan melancarkan siri jelajah ke seluruh negara bagi menyuntik keyakinan di kalangan pengundi-pengundi Melayu Islam khasnya bahawa pilihan yang dirumuskan oleh Jati adalah pilihan yang paling tepat untuk Islam Melayu dan institusi raja. Akhirnya, pemimpin Jati mengharapkan setelah semua pihak mengambil tanggungjawab masing-masing dan berusaha sedaya upaya melaksanakannya, marilah kita sama-sama menghadap Allah Subhanahu Wa Taala sujud bermunajat, memohon agar negara ini terus terselamat dari angkara pihak-pihak yang cuba menghancurkannya dengan mewajibkan diri memberi undi kepada UMNO Barisan Nasional dan menolak secara total Pakatan Rakyat dalam PRU ke-13. Yang mengesahkan ini ialah saya sendiri sebagai Presiden Jati, Datuk Aidit Ghazali sebagai Timbalan Presiden dan Profesor Datuk Dr. Siddiq Baber sebagai Naib Presiden. Saya nak minta sebelum tuan-tuan mengemukakan soalan untuk yang berbahagia Datuk Aidit Ghazali menerangkan sikit tentang elemen usul fiqh dalam kita membuat keputusan bahawa wajib bagi orang Islam, orang Melayu terutamanya dalam pilihan raya umum yang ke-13 yang akan datang ini mengundi UMNO Barisan Nasional. Sila, Tok. Jadi kita kembali balik pada asas. Kaedah fiqh pertama yang telah disentuh oleh Datuk Hassan, saya sebut mafhum je. Pertama, sesuatu matlamat tidak menghalalkan sesuatu cara. Ya? Ends does not justify the means. Maksudnya. Apa maksudnya dalam konteks pendirian Jati? Untuk mencapai mana-mana matlamat, Islam tidak mengizinkan sebarang cara kerana cara juga mesti sesuatu yang dalam lingkungan syarak. Justru, usaha pembangkang untuk memperolehi kejayaan walaupun dengan mengkufur nama Allah membawa pada perpecahan umat, mengabdikan diri pada pendirian pihak yang menentang kewujudan negara Islam dan pelaksanaan hukum hudud serta merestui ideologi pluralisme, liberalisme, sekularisme dan LGBT jelas menunjukkan bahawa pembangkang sanggup mengorbankan prinsip dan nilai Islam demi mencapai matlamat politik mereka. Maknanya di pihak Jati kami lihat bahawasanya di pihak Pakatan Pembangkang mereka sanggup membuat apa cara sekalipun semata-mata untuk mendapat kemenangan. Kaedah yang kedua, mafhumnya, menolak sesuatu keburukan lebih baik dari mengambil sesuatu kebaikan. Maknanya kalau ada sesuatu datang, dia menawar yang baik dan dia juga bawa yang buruk, segi Islam kita tolak benda tu kerana benda tu menawar yang buruk. Itu maksudnya. Sekarang saya baca yang resmi. Jika dengan menerima sesuatu itu membawa kebaikan yang dijanji dan juga keburukan yang diketahui boleh berlaku, maka mesti ditolak perkara itu. Pembangkang membuat pelbagai janji, tetapi pakatan mereka yang rapuh dan juga menyetujui pendirian-pendirian yang bercanggah dengan Islam menuntut kita supaya menolak pembangkang kerana wujudnya risiko yang nyata bahawa menerima mereka
juga bermaksud menerima berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini dari segi Islam. Yang ketiga, mafhumnya ialah memilih atau melaksanakan keburukan yang lebih kecil dari dua keburukan bagi tujuan menolak keburukan yang lebih besar dari keduanya. Ringkasnya maksud begini, kalau ada dua benda, dua-dua ada kelemahan, maka kalau kita terpaksa memilih, pilih yang kurang lemahnya. Itu maksud dia, ringkas. Yang resmi, dalam berhadapan dengan dua pilihan di mana kelemahan wujud dalam kedua-duanya, maka kita mesti pilih pilihan yang kurang mudaratnya. Walaupun dalam barisan nasional masih wujud ruang untuk memperkasakan pelaksanaan syariah dan akhlak yang lebih mulia, tetapi ancaman pada bab akidah Islam tidak ada dalam barisan nasional. Ini berbeza dengan pembangkang yang menyokong pluralisme, liberalisme, sekularisme, LGBT dan aliran pemikiran yang terkeluar dari landasan Islam yang tepat, di mana ini semua mengancam kekuatan akidah umat Islam. Dan yang terakhir, mafhum kaedah fiqah ini, perkara yang tidak sempurna sesuatu kewajipan, melainkan dengannya maka perkara tersebut menjadi wajib. Ringkasnya begini, kalau kita hendak pelihara yang wajib, maknanya nak pelihara Islam, nak pelihara keselamatan dan kedaulatan negara, perlu juga kita pelihara sesuatu yang akan menjamin itu juga, maka pelihara sesuatu itu jadi wajib. Yang resminya, untuk menyelamatkan Islam, umatnya serta martabat Malaysia sebagai sebuah negara Islam, maka perlu dijayakan pihak barisan nasional yang jelas tidak mempunyai agenda negatif terhadap Islam. Ini berbanding dengan ketiadaan pemimpin berwibawa dalam parti pembangkang bersamaan dengan pendirian mereka yang jelas tidak meletakkan Islam sebagai status agama negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dijelaskan oleh sahabat saya Datuk Hassan dan Datuk Aidit tadi ya, sifatnya merangkum ni. Bila kita lihat bahawa binaan negara Malaysia dari sudut sejarah, dari sudut budaya, ya, dia mengambil pertimbangan beberapa asas yang fundamental. Ya. Antara asas yang fundamental, ya, di samping kita merujuk kelembagaan, iaitu perkara faktor Islam yang sangat penting dalam negara kita, di mana perlembagaan memberikan landasan, ya, iaitu perkara 3 dalam kurungan 1, iaitu Islam dilihat sebagai agama persekutuan. Dalam masa yang sama tidak menafikan kebebasan beragama di kalangan orang lain. Ini asas prinsip yang fundamental. Yang kedua, apabila kita sebutkan memperkasa orang Melayu, umat Melayu, ya, penting untuk memberi, ya, satu perimbangan jangka panjang. Apabila orang Melayu diperkasakan, ya, orang-orang umat Melayu diperkasakan, dengan sendirinya dia mencari satu titik keseimbangan antara orang Melayu dengan orang bukan Melayu. Tetapi yang sangat penting atas pedoman Islam yang ada dalam perlembagaan, orang-orang Melayu yang beragama Islam ini jangan lakukan kezaliman pada orang lain. Ternyata kita lihat dalam konteks di Malaysia, equity, ya, atau pegangan orang Melayu masih dalam kadar 20%. Walaupun kita telah merdeka, ya, selama lebih 50 tahun. Dan kadar, ya, pegangan orang bukan Melayu, equity, ya, melepasi 80%. Oleh itu menjadi kewajiban, ya, mana-mana kerajaan atau kerajaan sekarang terutamanya, ya, untuk memperbaiki pencapaian ini. Sebab itu program-program untuk memperkasa orang Melayu dalam pendidikan, dalam penghasilan human resource dan begitu, ini sangat penting diberi perhatian. Anak-anak kita diberi peluang belajar keluar negara, belajar dalam negara, universiti-universiti baru dibuka untuk menyantuni maksud ini. Kita lihat yang terbaru, ya, kerajaan mengumumkan penubuhan Universiti Al-Quran Malaysia. Kita tahu kecenderungan di kalangan orang Melayu, ya, minatnya banyak kepada hafazan Al-Quran. Cuba bayangkan anak-anak yang keluar, ya, tanpa arah yang
yang betul ya. Mampu tidak anak-anak yang hafaz Quran menjadi hufaz, tahu ilmu-ilmu agama atau dunia, tapi dia menjadi profesional, dia menjadi doktor, dia menjadi saintis. Ini nak dicetuskan dalam masyarakat kita. Ya, sebab saya terlibat dalam proses penubuhan ideologi Al-Quran ini sebagai contoh ya. Kalau ini dapat dihasilkan corak manusia pada masa depan ya, iaitu manusia memiliki ya pendidikan yang sepadu, agamanya hebat, profesionalismnya ada, sains dan teknologi berkembang. Ini membawa kepada asas tamadun akan datang. Kemudian bila kita sebut contohnya ya, kita mempertahankan institusi raja-raja. Ini sangat penting ya, untuk memperimbangi kedudukan ya, hubungan antara kaum di Malaysia ini. Cuba bayangkan ya, ada cita-cita orang nak melahirkan negara republik, nak wujudkan contohnya apa itu regime change, perubahan regime ya, atau kerajaan dan cara-cara yang menyalahi adab dan etika kita di Malaysia. Apa akan jadi di Malaysia? Ya, bersama-sama ya, kita juga membaca senario yang sedang berkembang dalam dunia, di mana kebangkitan kuasa besar di rantau ini. Ini memberikan kesan psikologi ya kepada kelompok-kelompok tertentu. Kita ingin membentuk Malaysia dalam acuannya, di mana ketaatan, kesetiaan masyarakatnya bersama dengan kita. Ya, kalau kita lihat plan pembangunan pendidikan yang berlaku, dan saya terlibat sebagai penasihat pendidikan negara, kerana plan pembangunan di Malaysia, kita memberikan fokus bahawa sistem pendidikan negara kita ini mesti bertaraf internasional tanpa menolak kepentingan domestik setempat ya. Sebab itu kita tekankan pemerkasaan ya bahasa Melayu ya, bahasa Inggeris dalam sistem kita. Sebab dengan memartabatkan bahasa Melayu ya, kita menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Itu asas yang fundamental ya, yang asas dalam perlembagaan tersebut, dalam cita-cita bernegara kita lakukan. Hal yang sama kita mementingkan perbezaan etika, sistem nilai di kalangan masyarakat Malaysia. Ini dalam komponen sistem pendidikan kita. Kemudian kita tekankan tentang pentingnya kemahiran berfikir ya, di kalangan anak-anak, di samping pengubalan semula kurikulum, di samping melatih di kalangan tenaga kerja dalam pendidikan dalam orientasi yang berasaskan etika dan juga agama ya. Ini asasnya. Saya beri satu contoh yang mudah ya. Dalam MRSM, anak-anak kita ya sebagainya dididik dalam suasana ulul albab. Ulul albabnya iaitu dia hafaz Quran, mahir dalam bidang sains dan teknologi. Tidakkah ini nanti bila berkembang ya, kita kembangkan menjadi saluran ya anak-anak kita untuk masuk ke Universiti Al-Quran sebagai contoh. Di samping ada Universiti UIA sebagai contoh, menghasilkan anak-anak yang memiliki ya kekuatan ilmu dan pengkhususan dan punya peribadi yang agak menyeluruh, begitu harapan kita. Mereka bakal masuk dalam sistem. Kemudian kalau kita lihat ya, ilmuwan Islam, profesional Islam menekuni bidang-bidang syariah ya, yang dikatakan patuh syariah, berkembang dalam sistem perbankan, berkembang dalam sistem apa itu tijarah, bisnes, berkembang dalam apa itu dalam takaful, berkembang dalam sukuk dan sebagainya, begitu ya. Kalau ini dapat dikembangkan juga ya, maka sistem ini bakal diterima baik oleh bukan Islam. Saya beri contoh, Bank Rakyat sebagai contoh ya. Dia mengamalkan ya sistem patuh syariah. Orang bukan Islam berminat untuk meminjam dan melabur. Apabila ada asas penerimaan yang baik kalangan bukan Islam tentang institusi pertama yang ada keuntungan dan juga stabil, ini pertanda baik pada masa depan proses ya merubah sistem ekonomi ke arah yang lebih baik boleh terjadi, begitu. Kita bina anak-anak ya yang holistik, menyeluruh keupayanya, kita wujudkan sistem, mereka bakal mengisi, maka negara bakal berubah. Ini akhirnya saya sebutkan tadi berlaku ya dalam zaman kerajaan sekarang, dan boleh berlaku lagi pada masa depan. Sebab dari segi track record ya, itu sangat penting. Bila kita mengukur tentang yang lalu, jangan lupa yang berkembang pada hari ini. Kita nak lonjakkan pada masa depan, jangan lupa ya track record yang sudah terjadi. Umumnya di Malaysia ya, prestasi yang ada bahawa pertumbuhan ekonomi cukup baik.
simpanan negara hebat. Kemudian pungutan hasil cukai sebagai contoh ya, tahun ini saja 125 bilion contohnya. Ya, kadang inflasi agak terkawal begitu. Kemudian ya, iaitu apabila proses transformasi ini berlaku ke arah pendapatan tinggi, ini menepati maksud negara maju pada masa depan. Pada hemat kami dalam Jati, maju ya bukan sekadar dalam bersifatnya kebendaan. Maju merujuk pada kualiti manusia dan insan, dan dia merujuk pada sistem pendidikan yang ada. Terima kasih. Layari www.imrnetwork.my/tv untuk berita lanjut. Sekian berita IMR.